untuk terjemahkan dalam satu malam saja. Dan kalau kita lihat negara jiran kita Indonesia juga menjalankan proses terjemahan tu lebih pantas lah daripada Malaysia. Alright. Okey, seterusnya itu antara kelibatan, dan beliau menukilkan dalam buku dia ni bahawa kita sebagai umat Islam, kita ni mempunyai satu warisan ataupun salasiah keimanan dan orang kata agama Islam tu sendiri, yang itulah yang menjadikan keyakinan bagi umat Islam ni terhadap agama Islam itu sendiri, kan. Jadi dia juga nyatakan dekat dalam buku tu, salah satu poin yang menarik adalah beliau menyatakan hari ini identiti orang Islam tidak cukup relevan jika dibandingkan dengan cara dan banyak perkara untuk ditangani dalam dunia ini, terutama dalam konteks kehidupan dunia secara kolektif. Jadi kalau lihat pada zaman dulu, banyak permasalahan-permasalahan diselesaikan menggunakan orang kata kaedah Islam tu sendiri. Dan saya juga teringat salah satu orang kata teringat salah satu pesan daripada ustaz saya. Dia kata masalah-masalah yang timbul pada hari ini, dia kata, adalah berlangsung daripada sistem yang diwujudkan bukan berdasarkan Islam. Tapi bila kita lihat kaji balik, sebenarnya penyelesaian menggunakan Islam tu adalah penyelesaian yang terbaik. Sebab Islam sahaja dapat membimbing, dan sebagai contoh, banyaklah contoh yang sebenarnya contoh-contoh Islam yang boleh menjadi bukti bahawa Islam tu adalah solusi terbaik bagi setiap permasalahan dari segi ekonomi, sosial dan sebagainya. Okey. Cuma benda tu perlu kepada kita untuk melihat dia secara detail dan garapan ilmuwan-ilmuwan lah, untuk melihat masalah, macam-macam masalah lah. Masalah dunia, masalah duniawi. Okey, baik. Okey, seterusnya poin yang dia bangkitkan kat dalam ni adalah tentang objektif, bagaimana setelah dia lihat dahulu kehebatan masa lalu dan cabaran tu, dia juga menekankan bahawa perlunya makosid lah, iaitu that's why pada zaman tu, waktu dia berucap depan YB, ada YB ni, Datuk Seri Najib Razak pun ada waktu tu, dia ada ceritalah tentang makosid syariah. That's why waktu tu pun diketengahkan juga indeks makosid syariah, iaitu tujuan, objektif, dalam aspek melihat tidak terhad kepada hubungan komersial, tapi juga dari sektor kewangan itu sendiri. Dan kita melihat di Malaysia ni kita ada dua sistem dari aspek perbankan, ada Islamik dan ada konvensional, yang mana kita boleh memilih mana satulah antara kedua-duanya yang kita lebih, orang kata, bagi orang Islam wajiblah memilih yang halal dan juga Islam. Okay, yang konvensional pun terbuka untuk yang non-Muslim lah. Okay. Dan sama juga dengan dari aspek makanan, kita memberi option untuk memilih sama ada makanan halal ataupun tidak halal, kan? Tapi of course lah kita akan pilih makanan yang lebih halal. Okey, baik. Kemudian dia juga menekankan bahawa keperluan umat Islam untuk inklusif dan bersifat asimilatif. Dan juga yang poin terakhir yang saya dapat dari sini adalah kajian terhadap Malaysia dan politik dunia Islam, yang mana dia memberi sedikit penghormatan lah bagaimana negara Malaysia ni memberi sumbangan terhadap dunia Islam, melalui contohnya penciptaan sukuk, perlibatan dalam OIC, dia bagi contoh, dan juga beberapa lah usaha-usaha, banyak usaha-usaha di pihak JAKIM tu sendiri, sebagai contoh tilawah Al-Quran yang berlangsung pada setiap tahun, dan juga menghantar kita punya kedutaan di luar negara. Jadi banyaklah antara usaha-usaha yang dipuji oleh beliau dalam karangan buku dia. Jadi buku ni nipis saja, dan orang kata mudahlah untuk kita baca, tak adalah dia terlalu berat. Saya rasa setakat tu sahaja.
Kalau rakan-rakan sahabat-sahabat FB mempunyai buku-buku ataupun naskah untuk kita belajar, jadi sambil-sambil kita mengisi PKPD ni yang angka menurun pada hari ni 7,654, 7,654 kan menurun kan. Jadi sambil-sambil tu kita isilah masa kita dengan aktiviti yang orang kata boleh mengurangkan stres, tekanan dan sebagai salah satu contohnya inilah kita baca buku lah. Sebab rasanya mungkin ada banyak buku yang belum dibuka plastiknya, kita boleh baca dah habiskan. Ni orang kuat ni, Anwar Adli. Alright. Dan kita jangkakan bila moratorium 6 bulan lagi ni, dia bagi 6 bulan kan. Jadi kita kena bersiap sedia lah. Bagi contoh, sebagai contoh angka di Indonesia spike kenaikan dia 700 sahaja untuk kes kematian kita tak nak highlight lah yang kematian tu, tapi peningkatan kes tu kembali berlaku lah di rantau asal ini. Saya rasa setakat itu sahaja komen bedtime story pada malam ni. InsyaAllah pada sesi akan datang saya akan cuba lihat buku yang saya cuba untuk ikhtiarkan habis. Buku Panas Rata dan Sesak hasil karangan Thomas L. Friedman. Buku ni pun saya melihat, saya baru prakata, jadi dia melihat kepada perlunya keseimbangan ekonomi dan juga ekologi iaitu alam sekitar lah. Yang mana ada satu falsafah yang terkenal kata kalau kita boleh mengira duit dalam keadaan tiada oksigen, cubalah kira duit. Jadi maksud macam itulah dia punya bahasa dia. Buku ni agak tebal, lebih kurang 500 halaman dia, 500 lebih lah, 500 lebih untuk kita cuba lihat dan bagaimana pergerakan ekonomi akan datang akan melihat dari aspek sustainability dan juga dari segi green lah, dari segi teknologi hijau, bagaimana kemampanan kelestarian alam tu dapat dipenuhi lah. Dan juga dia terkait dengan buku Value of China Value yang saya pernah baca 2 atau 3 tahun lepas, yang mengatakan bahawa keperluan untuk industri itu bukan sahaja mengejar kepada profit, tetapi juga untuk melihat pengurusan alam sekitar tu sebagai satu aspek penting. That's why sekarang pun kita alert dengan Sustainable Development Goal daripada UN tu, yang menggariskan bukan sahaja isu poverty, kemiskinan dan sebagainya, tapi salah satunya juga adalah melibatkan tentang alam sekitar. Jadi insyaAllah itu sahaja. Terima kasih kerana sudi menemani saya pada malam ini. Tuan-tuan memang hebat sebab belum tidur sampai pukul 12. Jadi insyaAllah kita jumpa di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.